This episode is brought to you by your favorite property agent, Ainun Talib. Ainon is committed to providing personalized service that meets your unique needs. Whether you're buying, selling, or investing, Ainon's expertise ensures a smooth and successful experience. Call 9859-2345 now to book a consultation. Ainun Talib, Eyes on Property. Salam sis. Surah sini. Zakia masih di sini lagi. And I'm Ustazah Syariati. Welcome back. Yes, kita dah simpan, kita dah buka balik microwave, keluarkan. Dah Jadi bila panas, cerita panas. Cerita panas. Sebelum kita nak cerita dekat cerita yang Tak ada. sensasi tu. I terdengar-dengar dia pasal suka naik motor pergi kerja. So Zakia banyak cerita terkumpul, tersirap, pendam cerita pasal Mar. Yes, ada cerita seram sis. I sebenarnya tak suka dengan seram sis because I penakut. Okay? Tak payah kira lah Ustazah pun nak penakut. I memang penakut. Tapi diorang dah cerita something pasal dia naik motor pergi kerja pagi-pagi buta. Okey, dia cerita dia macam gini. Oh my God. Yang kita kerja shift pagi tu macam biasalah. Kita semua berkumpul 4 pagi. 4 pagi. 4 pagi kita start kita main shift. Time tahajud lah tu. Time tahajud. So kita datang nanti kita akan breakfast semua apa-apa sama beli air semua. Sekali satu hari ni, dia macam masuk office, dia macam kelang kabut, muka pucat gila. So dia macam macam painting gila. Macam mana? Asal macam kelang kabut dah. Macam dia lari dah. Dia biasalah dengan dia punya helmet, dengan astronaut semua. Saya cakap, kenapa dengan kau Tak. Tadi ada okay, so cerita dia. Okay, go. So apa Seram terjadi sis. bila kau nak datang kerja tu? Tu jalan 4 expressway. Okay. You tinggal Punggol Tengah Punggol. Yes. Punggol macam 20 tahun ago a lot of macam hutan kan? Yes. Rumah dia itu macam bukan first view tempat- punya. Tapi tu bukan terjadi, tu bukan tempat yang Punggol. Oh, okay. Dia dah jalan 4 Pasir Ris. Oh, Pasir nak dekat Ris. sampai. Paris pun ada Paris. hantu. Dan because jalan, tengok kereta pun tak ada. Macam, wah best lah ni naik motor ni. Jadi pergi lane 1, lane 2, main-main lah. Sekali nampak perempuan tu. Perempuan tu. Perempuan tu. Okay. Perempuan tu dia pakai shawl tepat leher. Oh, Leher ya, dia ada shawl pakai tudung. Jadi tak, bukan shawl. Dia pakai baju labu, pakai shawl. Jadi dia buat main shawl tu. Macam gini-gini. twirling, Selendang lah. yes. Selendang Pukul 3 gitu pagi lah. tau. Pak leher. Jadi dia cakap, apa sih perempuan ni kat sini? Kacau dia lah. Niat tu jahat sikit. Nak kacau dia Kacau macam dia. pergi pas tepi dia. Macam okay lah. Macam laju-laju. Apa? Pramotor laju You lah. tahulah tu apa? Tak tahu. Sebab dia macam perempuan. Dia macam perempuan biasa. I thought mungkin dia kereta dia. Oh, you sengaja nak kacau orang? Nak bukan niat nak kacau. Macam since tak ada orang, boring, tak ada kereta, tak ada apa. Jadi Boring lah. Jadi I pun pergi pak dia lah, tepi dia. Memang padan Tepi lah. dia. Buku dengan ruasa. Yes. Oh. Jadi terus pergi tempat tepi dia, dia jalan menuju, dan I Jalan lah. Dia jalan macam- dengan Dia jalan dekat breakdown lane dekat tepi. Jadi I cakap, I thought dia punya kereta rosak ke Okay. apa. Jadi mana tahu kepo nak tengok kereta. Tengok I tengoklah kiri kanan, belakang tengok mirror tak ada kereta. Perempuan jenis kenapa? Dan tu dah dekat dia lah. Dia part lane 1 lah. I part lane 2. Jadi pergi lane 1 lah. Suka hati lah pergi lane 1. Pergi lane 1 tengok dia lah, nak tengok dia. Macam salam. Seram sis. Jadi pergi lane 1 terus macam nak pra lah minyak tu daripada depan dia lah, sengaja. Time tu muda. Okay, sengaja. Lepas tu sebelum dia perah, dia dah perah kita dulu. Dia tunduk dengan rambut dia gini. Apa lari lah. Dengan motor baca Allah Akbar, lari dengan motor kuat-kuat lah perah. Lepas tu duduk motor ke belakang, takut duduk belakang. Tadi I duduk macam rempit gitu. Takut mak dia buat belakang, ya Allah. Selawat semualah, mengucap semua keluar lah. Baca Al-Fatihah pada hujung sampai habis. Sampai tempat park bajet terminal. Dia keluar lari ke kabut. Inilah dia cakap, apa pasal muka kau pucat? Kami cakap dulu. Dah nampak matahari baru cakap. Nanti cakap. Itulah cerita dia. Habis Okay. the next time you jalan situ lagi ke? Balik jalan situ lagi? Kan dia macam Tapi dah tak tempat malam tepi, kan? Tak. Okay. Tempat tepi kan macam ada pusing situ. Dia ke jalan sebelah sini. Jadi I tengok besok tengok tepi lah. Biar cakap
My husband, you try pergi tempat situ tengok ada apa. Ada apa cakap dia. You try pergi patah balik since you nak pergi ECP kan cakap dia. You pergi sebelah sana you tengok ada apa-apa tak. Cakap adalah ada signboard. Signboard tulis fatal accident. Alah, baru jadi. Itulah cerita dia. Kira agaknya fatal accident dia dah clear semua belum taruh signboard. Okay. Aduh. Ada signboard fatal accident. Baru jadi semalam nanti. Oh, baru terjadi. Jadi dia ni dah tunggulah kat situ. Mana signboard aku gitu kan. Niat jahat. Tunggu mana Dia kalau naik motor dia pergi kerja agaknya tak ada apa-apa. Tapi kat belakang tu satu kawan dia apek tu pun Amelia pun kasi tahu dia apek tu macam terkejut lah dia nampak ada perempuan jalan. Dia time sampai part sana dia cakap nampak kat mana nampak motor you part depan. Habis you nampak tak? Nampak apa? Tak bercerita lah. Tak bercerita dulu lah cakap. dia tu kat belakang punya taksi ke taksi. apa. Oh. So dia dah nampak. Kira dia tunjukkan diri dia kat semua orang Tak adalah apek tu dengan I lah. Sebab apek kata you Driver. nak Apek belakang you, apek driver belakang taksi. Jadi cakap so my friend tu nampak lah I part depan. Punya main laju dia kata kenapa laju-laju kan. Cakap tak payah cerita nanti bercerita lah. Apik pun agaknya ingat nak buat kacau kan. Terus tak jadi. Apek malin wan nak pelan je bawah. Tudung la. Mana signboard aku, mana signboard aku. Astaghfirullahaladzim. Actually kita bukan nak cerita pasal dia tau sebenarnya. Kan? Dia selalu Minta maaf kita macam Tak play macam out. nak tahu juga apa cerita dia pergi kerja sampai muka pucat. Tapi tak I play tak out. sangka yang cerita tu macam gini yang I nanti nak kena baca banyak-banyak naikkan semangat balik nak Tapi balik rumah dia ni. bukan dekat Punggol jadi okey. Okay, aku tak tinggal Punggol. So Okay. actually kita nak cerita benda lain sebenarnya. Okay, so sekarang ni kita cerita. Okay, you all dengar. So actually cerita ni dekat dengan hati I. Sebab I pun adalah anak angkat. So I rasa macam every time dengar orang ambil anak angkat I macam terpanggil untuk tahu kenapa. Okay. So cerita dia cerita pasal anak angkat lah. So korang dengar dulu. Yes, anak angkat. I ambil anak angkat. Okay. Okay. My anak angkat bangsa lain. Okay. Bukan bangsa Islam lah. Okay. Ambil dia daripada kecil time dia he's a premature Okay. boy. Okay. Okay. Boy juga. Boy. Bila dia ambil tu, kita ingat dia ambil girl. Sebab dia ada pasal dua ada boy. boy. Tapi dia cakap macam-macam reason lah. Nanti girl tu cantik, dia tak nak satu rumah dengan anak boy dia. Ni semua dah tanya dah. Okay. Takut Jadi kan, sekali jaga boy semua. Semua boy. betul. Dan kucing-kucing sekali boy. Semua dia ambil boy. Dia seorang dia perempuan kat rumah tu. Hanya perempuan cantik seorang je kat rumah tu. Jadi ambil lah. Kira kan anak tu mak saya yang jaga. My mother jaga as a private babysitter. Okay. Time tu you dah ada anak? Ada. Dah. Okay. Tapi kalau dia premature baby, maknanya dia dah memang keluar. Dah Dia part hospital. Okay. In ICU after that. Because tak boleh jaga. So my mother punya neighbour, Okay. nenek dia minta tolong lah. If not anak tu Kasih dikasih foster. pada MCYS. Ya. Kesiannya Foster. dah premature habis tak ada orang jaga. So since my mother kesian lah, tak apalah jaga sementara lah. Jadi nenek budak tu akan bayar lah semua. Okay. Kos-kos dia. Okay. Nenek dia yang macam bayar. carikan orang jaga. If not, diorang takkan dapat jumpa lah sampai bila-bila. Tak asal nenek dia tak jaga Maybe nenek tak boleh Nenek nak dia, jaga. yes, tu nenek dia lah. medical condition. Medical, tak boleh afford ke apa. Then parents dia pun is away. Yes. Okay. Okay. So from there, actually I tak sangat lah macam my mother jaga pakai lah. Lepas tu my mother complain lah penat ini tu. Habis budak tu nangis. Habis some financial difficulties nenek dah ada. Habis ni tak bayar. Dia mother kata macam mana ni macam mana. Cakap mak kasihlah balik MCOS. I pun tak nak pegang nak tengok. Kesian budak ni tak ada Dia pun mak bapak. sayang lah. Dia pun sayang. Dia kata kau jagalah tengok muka dia. Tak nak lah. Apa memang tak nak. Hai, mak pergilah mak yang jaga mak Pun tanggung dah lah. ada anak dua boys. Yes. Dengan Tapi- kaki kaki Robocop. Jadi my mother macam cakap kesian habis cakap tak ada duit pampers mak dia kasih lah tak apalah sedekah duit pampers duit tu apa orang belikan mak jaga je lah mak nak jaga apa macam gitu. Habis
Habis susah dia kata. Penat tau jaga baby. Betul. Lagi dah berumur Diorang dah nenek datuk that time apa. Yes. Apa lagi nak jaga yang preemie tau. Lagi banyak care Susah, dia. nangis. Dia cakap, dah lama sini mak orang dukung. Bila dukung ni diam pula. Jadi saya tengok, budak ni macam kesian lah. Handsome, kesian. Macam, saya cakap, alamak. Memang baik-baik dah. Cair lah, hati you cair Dah lah. cair. Habis Mazrul nak tengok. Mazrul tengok, macam mana? Mazrul tanya, cakap tak tahu. Macam tahu. Number 3. Number 3. Dia memang suka baby. Suka. Lepas tu terpaksa lah macam cakap, mak, orang call MCY saya cakap dengan dia, si budak ni nangis tak nak dengan mak. Jadi apa kata bawa rumah lah. Kena bagi tahu, is Kasih it? tahu. Dia punya officer in charge lah. Okay. Habis dia agree. Dia agree I jaga kat rumah. Habis terus baru I ambil maid. Because since tak boleh I kerja kan. Dia tahulah I tak suka kerja lah. Lepas tu baru I cari pembantu lah, helper. Untuk Tengok-tengok uruskan. sama-sama lah. Sama-sama. Bila Dan kau lagi pun- away, dia jagalah. Lagipun my nenek tinggal I jaga nenek I. Jadi ada nenek, ada boleh Okay, a lot of tengokkan family members lah. lah. Kat rumah. Okay. Sambil So then end up from you there, jaga. Yes, then I try to adopt lah. Apa yang buatkan you nak adopt Macam Pasal you kan actually tolong jaga je. because macam terlalu sayang. Macam Dah sayang lah. nak You dah kasih pun macam susah. Nak kasih balik pun nak. You dah Then, sayang. Tapi At that time you dah jaga berapa lama? from time tu dia from ICU 2 bulan. Then my mother jaga for 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru I ambil. Okay. So dia tengah cute-cute lah. 6 bulan 6 tengah bulan cute dah Yeah. start lah. macam duduk, dah boleh Yes. makan. Baru I ambil. Okay. Ambil, I jaga. Lepas tu I nak adopt lah. Bila I yang cakap, you rasa you nak adopt dia? Macam actually nak adopt tu dah lama. When dia dah start 1 year old. okay, means you dah jaga dia 6 bulan lah. Kau macam trial and error. Tengok budak ni serasi tak ke yes. apa. Baru Family. make a decision Yes. lah. Then I nak adopt dia. Then macam-macam problem lah datang. Then there's a problem macam tak agree. Siapa tak agree? No, it's my family agree, my husband side agree, but yang tak agree is the nenek, dia punya nenek. Dia punya nenek yang, Because- yang tak boleh jaga dia. Because they're from bangsa lain. Bangsa asing. Agama lain. Agama lain. Jadi tak nak masukkan Islam. Oh, nanti orang Islam jaga, you dia tak- raise him Macam as asuh a dia Muslim, dengan as Muslim ni tak nak. Muslim values lah dekat rumah kan. Yeah. Takkan kita Yes. very confusing lah for the children. Correct. Tapi macam-macam lah. Then susah nak cakap The challenges is very big lah. Jadi So I fight for it lah. I dapat dia time dia was 7 years old. Baru Oh, dapat lama. full custody. full custody of him. Okay. From dia 1 year old you dah memang niat nak Yes. ambil anak angkat, you Because start of- the process. Tapi banyak obstacles. So a lot pergi sana, pergi hearing, pergi yes. Court need to fight in court so that Court, you dapat full betul. custody as a legal Yes. guardian. Tapi ada certain tempat tu my husband sampai nangis lah sebab because dia minor. Minor supposed to pergi to dia punya parents. Okay. Tapi parents dia dah ni Cannot dah datang lah. balik. Dia nak balik. So kira macam gini. Kalau you all tak faham sangat, I recap sikit. Nenek dia supposed to jaga. Tapi nenek dia cannot Tak boleh afford to jaga. jaga. Nenek dia kononnya nak gajikan Mak jiran, dia. which is Mak Mariana. So Mak Mariana dah tak boleh handle because of age and medical factor ke apa. Mariana dah jaga dah sayang. So dalam masa 6 months tu of course you akan sayang. Dia dah manja dengan you, dah baring semua kat bawah you. So she wanted to change to guardianship. So to foster you kalau you betul-betul nak foster jaga MCYS ni boleh sebab dorang just jagakan mak bapak dia dah ready nak ambil you Nak ambil kasih dia. balik. Ha. So banyakkan macam gitu dia diasuh dengan baik. Bila kasih kat mak bapak kadang-kadang Hancur. jadi hancur dan Hancur. nonsense ataupun ada yang meninggal sebab Meninggal. kena abuse. Correct. So banyak kes kita dengar boyfriend mak abuse, mak tiri Adalah, bunuh, banyak, masuk dalam banyak. cage, all these things kita Yes, dengar. yes. So macam Came out in the news. being a full complete family for Mariana, dia try to nak kasih budak ni kehidupan yang lebih baik lah. So basically bila daripada dia 6 tahun tu 6 bulan sampai primary 1 she has been fighting for it dekat court turun naik lawyer fee semua. Yes. Go as you legally Yes. adopt Correct. him. Yes. It's not easy. Kalau you boleh cerita sikit lah about what are some of the challenges or requirement you dia nak banyak- adopt. Yes. One thing Mrs. will do the home visit, home study. Datang rumah dia
dia check kita punya rumah semua, all the grill ada ke tak. Habis our saving berapa dalam bank. Boleh mampu tak jaga budak ni sampai the certain age. Jadi kita kena tunjuk tu saving. Kalau macam certain amount dia tak boleh terima. Oh. Jadi there's a home study that we paid kasih MCYS tu datang to check on us. Then our background, our study, anak-anak macam mana sekolah, bagus tak, ada police case ke tak, all that dekat all will Dia nak take make into sure that consideration. anak tu pergi kat family baru, family tu memang boleh Layak. jaga, ada responsibility punya Capable. parents. A lot of things, a lot So of semua tu things. you pass lah. Ah, Semua dah, pass. pass. Yang Then- challenging dia is dia punya Dia punya family. side. Dia ada dengan side. parents parents. dia, dengan nenek sebelah lelaki, nenek sebelah perempuan wanted back. Oh, saya ingat senang tau, orang dah beli barang, dah jaga budak kecil, dah sayang. 7 years, 7 years already. Habis Dah kita dah primary ada one. barang-barang Ada semua, budak all the tu way, sendiri. all the way you jaga daripada 6 bulan sampai 7 years old, ada diorang balik-balik. No, because we have to go for counselling. Okay. Jadi every Saturday I kena hantar dia. Okay. Pergi jumpa parents dia ataupun mak dia. But the time hantar selalu dia nangis. Dia dapat gigit tu Kesiannya. counselor. Dia tak nak kata. Then he will shock me. Mommy never love me. Papa you never love me. No. Alah. You never love me anymore. That's why you want to send me to other people. Oh, so dia pun memang tak nak lah. Dia dah jadi- biasa, dia dah anggap jadi- you and your husband macam Mak dia, parents. mak bapa. Jadi Dia tak terpaksa kenal lah. orang. Tak kenal orang Tak kenal. lain. Tak kenal. Ah. Jadi dia jumpa macam takut. You know, then we have no choice lah. Tetap kena kasih. Sedih kan. Budak tu nangis. Every week mesti budak tu nangis. Kesiannya. Macam alamak, macam terlalu sedih. Kita Berat rasa, hati nak hantar. Kesian tau. Tak hantar at least for 4 hours lah. Dia dengar. For Tapi them to spend time with. tapi sometimes tak datang lah. Jadi selamat. Macam wah selamat tak datang. So bila the parents didn't turn up, kau rasa macam syukur lah. Macam Yes. selamat budak ni tak payah jumpa. handover. Ah. Bila dia jumpa parents every Saturday kan. Parents dia bila normally tak datang. Nenek dia. Nenek. Nenek je yang datang. Tak datang terus parents dia. So Lagi dia jumpa sedih, dekat macam counselling punya tempat Ah, is it? yes, Bukan center. macam pergi rumah ke No, apa lah. no, center. So after he come back from there, what do you have to deal with bila dia balik rumah after that 4 hours? The tantrum. And some more this child diagnosed ADHD and dyslexia. Oh. So tantrum dia we Dia have ada to- meltdown lah. Dia ada dia punya meltdown. Every time lepas balik, pasal I think he's not comfortable, and then too much lah for him to experience that 4 hours without macam Yes. strangers kan. Yeah. Bila balik tu memang dia let go lah. Actually I tak tahu pasal dia punya ADHD dengan dyslexia sampai dia masuk K1. Then teacher yang detect. Dia is it? kata is it why dia ada double vision? Dia cakap double vision sebab dia K terbalik, dia Oh, punya B okay. terbalik. Macam mirror image mirror gitu. image lah. Then I cakap okay lah tak apa. Then I go for assessment. From there dapat tahu dia 50-50 lah ADHD. Memang dia mengamuk, dia mengamuk, dia pukul. Then we have to calm him. Habis time ajar dia pun very difficult. Sebab I kalau ajar dia, line words I have to close. Certain just focus. itu je. I cakap macam APPLE apple. Then sebelah apple is that kena close. I will close then dia cuma belajar. Dia Nanti fokus One dengan by tertentu one. je Yes. one by one. At first memang mengamuk lah sebab Yeah. kenapa budak ni susah sangat kan, because we don't have that child. Tak ada anak macam gitu. Tak ada Jadi, experience dia. tak tahu. Jadi I go for assessment, dia dapat tahu dia ADHD. Dia pun mengamuk. Sampai sekarang pun ada dia punya tantrum. Dia Now how mengamuk old is he now? 17. Oh, you dah So dia jaga dia dah, 17 tahun. Yeah, and let me tell you he's a successful child. Oh. He plays for S League. Bola. Oh, bola. Very, very good. And he's very good looking. Itu mesti nak cakap Yeah, yeah. good looking. Masya-Allah. Sebab dia kan more active, dia hyper active. That's Then why he Oh, need I yeah. masuk I physical. masuk ke bola biar dia lari sana sini. Dia pun suka. Betul. Dah boleh regulate dia punya sistem Itu pun tak penat, balik pun tak penat. I dah penat tengok. So sekarang dah 17 years old, do you tell him his background? Time tu dia was in primary 1, I kasih tahu. I think dah tahulah, dah pergi counselling semua. Macam apa when you betul-betul sit down and tell him, macam pergi counselling tu macam masih kecil kan. Ni kira dah macam Kita kasih tahu dia mature. punya family Situation. name, father, mother, nenek dia. Then you are this race actually. This religion, this race. Kasih tahu semua. Jadi dia cakap why? Then they will ask me why I'm not inside your belly. No. Tapi at that point of time dia umur berapa? Waktu primary 1. Oh, time primary 1 tu dah cakap semua. Primary 1, primary 2 I kasih tahu je lagi. Primary 1, primary 2 I will give kasih tahu repeat kasih dia lah. ingat lah. So macam dia tak ingat lah. Macam biar dia ingat jangan lupa lah.
Macam sekarang ni dia ada tak minta macam want to go back to the No. tak ada. Dia memang dah betul-betul macam anak you betul. Means Kira you dia are dah not ada foster Islam lah. anymore lah. You bukan foster lagi. You kira adopted child adopt. already. Ya. Tapi aduh. kira dia Legally. betul praktis Islam macam Ya, apa ya, yang you ya. ajar. Everything daripada kecil kan dah asuh kan. So even the Masya name was Allah. changed to a Muslim Yes. name Yes. Ah. Dia punya name actually bukan nama dia lah yang itu. Then we dah dapat adopt, Give a we Muslim pergi name. ni lah ICA semua tukar lah. Tukar nama default semua. Habis dia apa-apa. punya dia punya birth cert kira you as the mother lah. Yes. Oh, Mother and father. And based on ICA dia kata kalau adopt, kalau parents tu is Muslim, dia will go as Malay. Oh. Will not, the race will not go. Dulu kan dia Yeah. maintain to whatever race. Yeah. But now Dia follow the parents. Yes. Follow the Follow siapa yang race dia. Tapi sekarang masalah dia bukan dia follow race dia. Dia dah jadi muka macam suami Mar. Yes. Anak betul dia muka lelaki dari suami Mar. Budak ni yang jadi muka sama. Kita pun ni kadang-kadang kita tengok asal muka dia macam muka husband kau macam tu lah. Orang semua pun cakap. Okay, so that, macam dah terap. I pernah dengar orang yang kalau selalu spend time dengan each other, dia Yeah. terikut macam Macam cara husband. cakap, dia terikut macam cara ketawa semua. Yeah. Jadi lama kelamaan dia ada similarities lah. Yes. Similar sangat. Similar sangat. Betul. So how bila you ambil kan baby jaga kan, anak you how they react to Oh, dia this? okay. Abang Okay. sayang. Abang sayang. Because my anak yang first tu memang sayang lah. Berubah dia pun tak macam kasar macam I. Dia macam Lembut more sikit. baik macam okay, ni gini, okay, nak ni tak. Adik, nak ini tak? Adik duduk dengan abang sini kan? Macam Boleh macam macam hidungnya. Kalau welcome. macam kalau yang second dia garang macam I tapi dia sayang. sayang. Saya garang macam, Protective. macam cakap, nak makan? Makan apa? Gitu. Makan apa? Tapi Kau boleh sayang. duduk tak lepas main game ni? Kau bersihkan boleh tak? Macam gitu tapi Kira jaga. memang dia orang pun anggap macam adik sendiri. Dah. Macam adik lah daripada kecil kan. Yes. Kadang dia belikan game semua mahal. Oh, means your family semua macam memang terima lah you ambil anak angkat and treat him like a family. So he's really macam betul-betul dah macam family lah. Yes. Semua sayang Masya atuk, Allah, nenek, yes. Tak bapak, ada semua. orang cakap-cakap apa-apa Tak macam ada. kau ni ambil anak angkat. Ya, Kadang-kadang lagi orang bangsa ada asing. orang background dia macam mana kau betul ke. Ada kadang I dengar orang tak nak ambil anak angkat because dia background tak bagus, family tak bagus, takut dia nanti ikut keturunan dia. Betul. Ada tak orang cakap gitu dengan you? Tak, so far family members tak ada lah. Because kita yang bentuk dia. Betul. Kita yang jaga daripada kecil. Jadi You believe in your parenting lah. Jadi kita yang bentuk dia, kita jaga, kita yang lebih tahu daripada orang yang cakap kan. Jadi tak ada, so far tak ada orang cakap lah. Tak peduli lah. Kalau orang cakap pun macam apa-apa lah kan. Suka dia lah. Cakap apa. Cuma that time like when you share right, maybe this is awareness untuk orang yang nak adopt anak angkat legally. The cost roughly how much? How yes. much you Tu spend? kita nak Oh, tahu to juga. pay them? You have to No, pay lawyer them? fee and everything. You need to spend. yes. But you also have to pay them ke? Tak, sebab ada fight. Yes. Because ada nak balik, tak balik. Kalau ambil. yes, kalau normal mungkin Contest, murah lah because dia nak Murah nak tu berapa murah? berapa ribu lah. RM1,000 jugalah. Around 10 ada. Tak, kalau for me is 30,000. Wow. Because dia tu nak claim balik, lepas tu dia fight balik, claim balik, fight balik, macam itu lah. So Yalah, total back I and forth. spend Back and forth tu banyak. total I spend 30,000 lah. Masya Allah. Semoga Allah gantikan you lebih Amin. banyak Ya daripada Rabbal tu. Alamin. Tapi itu pun ialah 30,000 daripada dia punya penyakit lagi. Yes. Pergi So it's assessment really lagi. a lot. Betul, banyak. Tapi I macam kagum that you still macam pursue this and jaga macam anak you sendiri and mana datang rezeki untuk you sara hidup dia, tanggung fight and all this macam Singapore bukan tempat yang macam Betul. orang duduk goyang kaki kaya raya, like Tapi it's tak ada lah tempat yang duduk goyang kaki kaya raya. So far tak ada. cucu raja. Tak macam cuci pinggan. Tapi I'm very proud dengan Singapore punya sistem that you nak ambil anak orang you tak boleh sembarang, you check Ya, everything ya. gaji Sejaga. you apa ni Yes. semua and they will say no, you cannot take, you cannot Yes. just anyhow take. Yes. Betul. They will check all the backgrounds lah. They check. Ini Anak-anak successful case lah. Benda main-main lah. It's not a small matter yang kita boleh ambil dan tak nak kasih balik. It's not like that, right? Okay, itu bukan je tu Dia dah lepas kemalangan, lepas tu dia bangkit, lepas tu dia dah baik sikit, dia ambil anak angkat. Ya. Lepas tu dia fight, hantar budak pergi assessment apa, KK development itu Yes. gedebak-gedebuk. Ya. Bukan itu sahaja. Sekarang balik kerja kena jaga mak bapak satu yang sakit, stroke.
Satu senile, yang satu suka dementia. Oh. Keluar missing, nanti dia kena cari lah. Siapa, Bapak your dia. mom, your dad? Oh, your dad. Dua-dua. Mak, my mother is stroke. My father is dementia. Jadi Kadang-kadang cerita- dia mengeluh, macam I mean like she will be tired and she will just say like, bila aku nak senang? Bila? Cerita hidup you boleh tulis buku. Yes, Dia selalu I cakap, dengan Zack. kadang-kadang kita keluar, dia Dengan cakap, Zack. bila aku nak senang? Bila aku nak senang ni? Aku macam after one another. But I believe Allah Ta'ala put you in that situation because dia tahu kau boleh. That's why. You Not tak- everybody boleh Yes. handle. Betul. Yeah. Betul. Because That's the of thing. dia punya mindset lah. Yeah. Accident pun apa-apa je. Tak kisah. tak Bangun, nak. balik. Yeah, go keep going, keep going, keep going. Sebab kalau nak drag punya mindset, memang tak akan dapat buat apa-apa. Dia lah. sampai satu ketika dia bilang, bila masa aku nak tidur aku kerja shift. Balik aku kena pergi kedai nasi padang. Yes. Oh. I ada satu kawan ni, dia cakap, hidup kat dunia ni, dia memang penat. Nanti kau dekat dalam kubur, kalau kau hidup semua kau dah buat proper, jaga everything, kira memang tanggungjawab kau laksanakan, kau baik and all, dalam kubur lah kau rest. Rest Sekarang kau jangan rest kat cakap syurga pasal lah, penat. Mar. Kau rest kat syurga. Amin, Amin. amin, amin, amin. Cari Betul, kita amin. cari kita kalau tak Betul, jumpa. harapan. Salam sis mana? Salam Sahut sis lah. siapa? Sahut kita lah. InsyaAllah kita doakan you jadi antara sebab ibu bapa you masuk syurga. Amin. So you anak soleha, isteri soleha, ibu Amin. misali. Ya Rabbal Kita Alamin. doakan anak-anak yang you didik semua jadi anak-anak yang soleh, yang jadi pintu kunci syurga you and your husband and everything you spend for your family lah. Macam jaga orang tua Betul. pun Banyak tau. cost. Semua she bear Macam, alone. financial lain, emotional, Yeah. mental. Kadang-kadang between husband and wife pun boleh jadi Stress. stress. Yeah. Sampai Because- nangis jumpa Zakia. Alah, kesian. Boleh ke nangis dengan Zakia? Itu bukan jangan jumpa tengok muka dia telefon boleh. Telefon boleh. Dia dah been through so many phases of life that I tengok. Tapi I believe that she can. That's why I macam always you can. Yeah, insyaAllah. Kadang-kadang ada kawan yang membangun pun is very important. Ada kawan macam cocok tau. Sudahlah kau jaga diri kau, sudahlah kau tak payah sibuk nak jaga mak bapak kau, ada orang lain. Macam don't give you that reason to keep going. Don't insyaAllah syurga, nanti kau Betul. rehat kat syurga. This kind of friends yang macam kadang-kadang kita down, dia bangunkan kita tau. This is very important I rasa bila Betul, kita Alhamdulillah. kena jaga orang lain especially Because it's very tiring and it's very taxing dengan kerja full time job tau. Yes, Kita correct. ada full time job yang kita dah penat gila, dah pernah otak kat kerja, balik nak kena fikir lagi. Mak bapak, rumah, anak, sekarang dah jadi nenek. Macam mana ni? Macam-macam. Hidup dia sangat berwarna-warni. Betul. I rasa dengan all this benda-benda yang Allah hantar kat you, orang-orang Allah hantar kat you is all the peluang untuk you kumpul pahala. Yes, Kan? betul. I believe in that. Jadi the more you give to people, orang yang you kasih ni pun tak boleh balas you pasal dia dah sakit, dementia, dia budak-budak baby you jaga. Ni semua balasan dia akan datang dari Allah. Yes. I percaya, betul. Rezeki terbuka, insya-Allah. You know, you makin can do it lah. Makin boleh do it because you are doing it for the right reasons. Betul. And macam kalau kita selalu berkira-kira dengan duit, kita macam ingat cukup ke nak piara anak? Cukup ke nak tambah lagi satu anak? Cukup ke nak jaga mak bapak? Aku punya gaji sekian-sekian. Tapi semua benda langsai. That's Yes. that is not gaji, that is barakah. Berkat. Ya, so bila itu kita fikir, kita macam semua cukup je. Tak ada, aku tak pernah rumah tak ada makanan, aku tak pernah tak keluar. Yes. Time masa nak pergi holiday ada duit. Time masa nak pergi sana Boleh sini pergi ada. holiday, InsyaAllah. InsyaAllah. So Alhamdulillah. sisters yang mana you all tengah struggling in whatever lah, you all dengar kita selalu kadang-kadang tengah masak lah, tengah nak tidur lah. Tadi ada orang cakap, Ustazah, I dengar your podcast sampai phone jatuh kat atas muka I. Means kita boring. Dah penat sangat nak tidur Oh, punya okay, time. Kalau gitu tak apa. Tak, You macam cakap dia kita force. boring. Dia force diri dia. Aku kena dengar. Ini semua kira women yang macam all out kerja and all, but macam nak relax dengar sampai tertidur. So everything you do is perjuangan. Everything insya-Allah bila kita niat betul, insya-Allah akan dapat pahala yang berterusan.
InsyaAllah. Allahumma InsyaAllah. Amin, Ya Rabbal amin. Amin. And kita punya sponsor pun adalah seorang wanita yang Yes. berkerjaya. Yeah. Dan kalau anda juga seorang wanita, sokonglah wanita lain. Yes, woman empowerment. Jadilah Yes. wanita yang membangunkan Betul, insyaAllah. sesama kita. Betul, Correct. betul. Jangan lupa nak jual rumah, nak beli rumah, carilah sister Nak Ainon. sewa rumah, nak sewa bilik, nak beli industrial properties. Wow, commercial. Of course. Yes. Jangan lupa drop Ainon Talib a Yes. message. Okay, Yes. don't forget. Tip top. You bila call tu you nak kena cakap, I dengar you daripada Salam Sis. Macam gitu. Oh, You macam kena cakap. itu? You kena cakap. You kena promotekan sekali. Salam sis Yes. Salam sis. Jadi Ainon tu kalau terjumpa muka you je, salam sis. Salam Sis. Ainon dah buka satu Excel sheet Salam Sis punya orang-orang. Masuk penuh masuk. kan. Tak, korang ni janganlah. Korang kalau tak ada niat pun nak jual rumah, jumpa je. Investment. Tanya. Betul. Investment boleh. Kadang-kadang kita tak Calculate. rasa nak jual rumah. Kita tanya-tanya, kita tanya kawan, kawan cakap tak payah. Sebab kawan tak tahu. Yes. Kawan yang membina akan. Kawan yang membina. Akan. Yes. So kita kena jumpa kawan-kawan yang membina lah. Yes, Kadang-kadang amin. kita tak banyak kawan-kawan Betul. yang membina. Betul. Jadi kita jumpa Ainun. Yes, kita jumpa orang yang membina kita. Alright. Okay, insyaAllah. Can. Alright. So today, kita We- akan mengakhiri Terima dengan kasih. terima kasih. Kita akan Puan pulangkan. Diana. Pulangkan. Balik Kita dah tak ada Pulangkan kat ke sini. pangkuan suaminya yang sedang menunggu. Kita pulangkan dia and I believe that cerita kau will reach a lot of people InsyaAllah. and kita semua macam bila dengar macam really macam I mean like a lot of sisters akan dapat pengajaran lah InsyaAllah. insyaAllah. I thought you cakap dah tak nak jadi pengajaran. Semangat. Semangat dan pengajaran. Yes. Okay. With So, that, thank you everybody. jangan lupa like, share, and comment. Betul. Share reel semualah share. Drop us a Okay. DM apa-apa semualah. As usual. Yes. Thank okay. you. And that's all for today's episode. Salam.